Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi dihormati seluruh barisan pengurusan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sudah pun berada di 24 Ramadan. Insya-Allah kita tinggal berbaki lebih kurang 6 hari ataupun 5 hari lagi ya. 6 ataupun 5 hari lagi. InsyaAllah kita sudah pun berada di saat-saat akhir. Yang mana seperti mana selalu diberi tamsilan oleh para asatizah. Seperti mana kita berlumba lari, kita sudah pun melihat garis penaman itu. Maka seorang pelumba lari yang inginkan kemenangan dan kejayaan, dia akan menambah pecutan dengan lebih gigih lagi, dengan lebih serius lagi, supaya insyaAllah tiba ke garisan penamat dan mendapat kejayaan. Bagi mereka yang sudah pun mula dengan baik di Ramadan, daripada 1 Ramadan sampailah 24 dan mula dengan baik dan telah pecut dengan baik, jaga solat sama ada yang wajib, yang sunat, tarawih, jaga betul-betul puasa, bukan sekadar menahan daripada makan minum dan serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi jaga mata, jaga telinga, jaga seluruh panca indera, dan malamnya gigih bertarawih, lepas tu lebat pula bersedekah. Jadi mereka yang telah melakukan pecutan ini jangan sekali-kali bersandar pada amalan. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita jangan bersandar dengan amalan walaupun kita telah mulakan dengan baik. Sebab itu daripada sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW 6 bulan sebelum Ramadan mereka bersedia untuk menghadapi Ramadan, dan selepas 6 bulan daripada selepas Ramadan mereka berdoa kepada Allah semoga amalan yang mereka buat di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka bila beramal tak rasa selesa. Tapi mereka takut amalan itu tidak diterima dan mereka terus berdoa supaya amalan itu diterima. Bagi mereka yang belum pun bermula lagi, baru nak warm up, dah 24 Ramadan, tak serius lagi dengan solat, tak serius lagi dengan puasa, masih lagi selamba lewa dan sebagainya, jangan putus asa. Jangan give up. Tidak ada istilah terlambat dalam kita nak melakukan kebaikan. Tidak ada istilah terlambat. Sentiasa ada waktu yang tepat untuk kita melakukan kebaikan. Walaupun dah 24 baru nak mula katakan, jangan. Kerana Allah tempat tuju hati kita adalah Tuhan yang lebih penyayang kepada hamba-Nya lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Sebab itu dipesankan lagi dalam Al-Hikam kalimah yang pertama, tanda seseorang itu bersandar pada amalannya ialah kurangnya pengharapan apabila berlaku kesalahan. Ini penting bila kita cuba menuju pada Allah tetapi berlaku banyak kesilapan, banyak berlaku kesalahan, kita tak serius dan sebagainya, maka waktu itu jangan putus harapan. Kalau kita putus harapan, itu menunjukkan kita bersandar juga pada amalan seperti golongan yang pertama. Jadi kita sentiasa melakukan kebaikan, jangan putus asa. Supaya dengannya kita tidak terkena doa daripada malaikat Jibril. Doa kecelakaan dari malaikat Jibril. Kita dah selalu dengar cerita ini. Yang mana apabila Rasulullah SAW menaiki mimbar, 3 anak tangga, Rasulullah kata amin, amin, amin. Bila ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Maka Rasulullah SAW ada 3 perkara. Salah satunya yang
berkaitan dengan yang kita nak bincangkan pada tengah hari ini ialah orang yang Allah telah izinkan dia bertemu dengan Ramadan. Dia doa daripada bulan Rajab, Allahumma balighna Ramadan. Dia dapat Ramadan dan dia mengharungi Ramadan daripada satu Ramadan sampailah Ramadan yang terakhir. Tetapi dosanya tidak diampunkan. Maka kata malaikat Jibril, celaka bagi orang ini. Sebab tak seriusnya, tak sungguh-sungguhnya, maka pintu kebaikan yang dibuka seluas-luasnya itu tidak dimasukinya. Pintu taubat yang dibuka seluas-luasnya juga tidak dimanfaatkan. Sebaliknya pintu kejahatan yang ditutup serapat-rapatnya, yang mana syaitan semua sudah dirantai, tapi dia gagal memanfaatkan peluang itu, maka kata malaikat Jibril, celaka. Dan Rasulullah aminkan. Subhanallah, boleh tak kita rasa kita layak berhari raya kalau kita didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril AS dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kita ketawa suka dengan pakaian baru, kita ketawa suka dengan juadah-juadah yang lazat, tetapi secara tersiratnya kita sedang didoakan kecelakaan. Subhanallah, sebab itu layakkah kita berhari raya? Ya, semakin ke hujung Ramadan ni semakin lesu rasanya. Kalau kita bersandarkan pada kekuatan fizikal. Memanglah saya dah 60-an lebih ni, ada seangkatan dengan saya pun dalam ni. Kalaulah kita nak pecut Ramadan ni menggunakan kekuatan fizikal, iaitu kekuatan badan kita saja, makin ke hujung makin lemah. Betul, makin ke hujung makin lemah. Terasa sangat bila dah usia tua ni, bila kita ke hujung. Tetapi Ramadan bukan diburu dengan kekuatan fizikal. Ya, diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam dua version, dalam dua versi. Pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Itu satu. Siapa yang berpuasa dengan iman dan pengharapan. Satu lagi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban juga. Siapa yang subhanallah dia berpuasa dengan iman. Iman tu di hati. Bila hati tu yakin benar-benar akan perkara-perkara yang ghaibiyat. Wa yu'minuna bil ghaib. Kita percaya betul tentang syurga. Kita percaya betul tentang azab neraka. Kita yakin sungguh tentang cinta Allah. Kita yakin sungguh tentang takut kepada Allah. Kita yakin betul kita akan dibangunkan di padang mahsyar dan akan kita dibicarakan lalui titian sirat. Di sana ada mizan. Ya, kita akan kuat. Walaupun mungkin fizikal kita lemah. Kerana ibadah ni bukan pakai kaki, bukan pakai tangan, tetapi pakai hati. Sebab itu di mana-mana masjid yang kita jumpa, subhanallah, terlupa saya nak ucapkan tahniah. Saya banyak pergi ke masjid-masjid bukan sebagai penceramah. Sebagai nak rasa di mana. Tapi masjid yang juga yang terbaik saya kira ialah masjid kita Nurul Yakin ni. Ramai orang, termasuk anak muda. Tapi macam mana pun ramai orang di masjid sini ke masjid sana ke di mana-mana, yang ramai lagi ialah kumpulan orang tua, orang kata KRU ni, kumpulan rambut uban ataupun RTM, rehat tunggu mati, macam kita lah orang tua ni. Kenapa kita serius berbanding orang muda? Kerana keyakinan kita pada hari pertemuan kita dengan Allah dah makin masuk ke dalam hati. Betul tak? Anak-anak muda ni dia happy lagi. Tapi kita dah makan pun dah tak berapa sedap. Betul Tidur malam pun dah semakin terganggu. Betul. Dah tengok kawan-kawan kita sebaya dalam grup WhatsApp dan left group. Bukan left tu saja left, tapi memang dah left dah dunia ni. Maka bertambah yakin kita pada hari akhirat. Sebab itu kita orang tua yang paling ramai dan paling serius ke masjid. Sebab apa? Yakin kita. Kenapa? Imanan wahtisaban tadi. Subhanallah, sebab itu, subhanallah, kita nak bertanya pada tengah hari ini, sudahkah puasa kita ini mencapai tujuannya dan layakkah kita berhari raya? Itu aja. InsyaAllah, dalam 20 minit kita berhenti. Itu saja pertanyaannya, iaitu sudah berjayakah kita berpuasa dan layakkah kita berhari raya? Subhanallah, kita mulakan dengan ayat Quran yang selalu dibaca. Bulan Ramadan bagi mereka yang serius dengan kuliah-kuliah agama dah boleh sambung ayat ni. Seperti mana anak-anak muda
ataupun orang-orang yang alpa leka ni bila disebut lagu-lagu raya dia boleh sambung dah. Dam-dam-dum, dah bunyi mercun. So, bila tiba hari raya terkenang, dia dah tahu dah, dia boleh sambung dah. Tapi bagi mereka yang serius dengan agama ni, bila kita tengok ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, dah boleh sambung dah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul. Dan dengar. Ayat ini, wahai orang yang beriman, satu perkataan, iman. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, taqwa. Jadi dalam ayat yang pendek ni ada 3 perkataan yang penting. Pertama, iman. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, taqwa. Sebelum kita huraikan sikit-sikit, bukan nak tafsir, mengajar tafsir, tidak. Hanya sebagai satu tadabbur saja, sepintas lalu. Kepada perkataan la'allakum tu. La'allakum tu, bila ditafsirkan oleh para ulama', dia mesti ada unsur kegigihan, kesungguhan dan keseriusan. Maksud kata, wahai orang beriman, hendaklah kamu diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tu boleh kata, sekiranya kamu berpuasa dengan gigih, dengan bersungguh-sungguh, dengan serius, barulah menghasilkan taqwa. Artinya daripada ayat ini kita dah dapat tahu dah, bahawa tidak semua orang berpuasa dapat taqwa. Tidak semua. Qalil, mungkin sedikit. Jadi kita nak masuk ke golongan yang sedikit itu. Supaya insya-Allah apabila kita dapat menjadi orang yang bertakwa, maka itu yang melayakkan kita berhari raya. Kalau kita dapat menjadi orang yang bertakwa dan terlepas daripada dosa, itulah hari raya yang sebenar. Sebab tu para ulama mereka menegaskan bahawa hari raya yang sebenar bagi seorang hamba Allah, hari raya yang sebenar bagi seorang hamba Allah ialah hari yang mana dia tidak melakukan ataupun kurang melakukan dosa. Itu hari raya sebenarnya. Jadi tak kiralah hari raya Aidilfitri ke, hari-hari biasa ke, kalau kita kurang buat dosa pada hari itu, itulah hari raya. Lebih-lebih lagi bila kita kata hari raya Aidilfitri, iaitu hari kita kembali kepada fitrah kita yang suci. Macam mana kita nak berhari raya ketawa kalau kita tidak kembali kepada fitrah? Hati kita masih kotor dan berdosa. Subhanallah. Di sini kita tengok hubungan antara 3 perkataan. Pertama, iman. Yang kedua, siyam, puasa. Yang ketiga, taqwa. Boleh saya katakan, iman ini umpama benih. Siyam, puasa itu umpama pohon, pokoknya. Dan taqwa itu tentulah buahnya. Betul. Kita tanam benih untuk tumbuh pohon dan juga tujuan kita tanam pokok itu untuk mendapat buahnya. Buahnya ialah taqwa. Jadi pertanyaan kita ialah, kalau kita kata puasa kita berjaya, maka di situ nanti insya-Allah mendapat takwa dan disitulah kejayaan dan situlah melayakkan kita berhari raya. Subhanallah, tapi di sana ada ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Islam tu, Islam adalah agama yang serius. Kena buat tu dengan hati. Tak boleh separuh hati, tak boleh ambil hati, tak boleh tak ada hati. Kena dengan hati. Siapa yang solat sebenar-benarnya tentu, solat tu khusyuk, dan solat itu boleh mencegah fahsyat dan mungkar. Tapi kalau dia solat, dalam solat dia lalai, neraka wil. Itu. Jadi, begitu juga sedekah. Sedekah dapat menyambung nyawa kita, usia kita, memanjangi usia kita, dan memudahkan urusan kita. Tetapi dalam sedekah boleh batal. Dalam Quran kata, wala tabtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan mengata. Batal, habis. Begitu juga puasa. Dah 30 hari kita berlapar dahaga, dah 30 hari kita sungguh-sungguh bangun, datang ke masjid dan sebagainya,
tiba-tiba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali minal ju' wal atash. Dah berapa tahun? Dah 30 tahun. Macam saya ni, kalau usia dengan saya lah 60 tahun lebih kurang 63, 62, kita dah berpuasa 55 kali. Lah 55 kali. Dah ada 40 kali puasa. Tapi macam tanam pokok, tak ada buah, tak ada buah. Dan kita tak risau pun. Puasa gitu tu tak ada kesan. Subhanallah. Ya? Kalau para salafus soleh dia tanam buah, contohnya orang lain tanam buah, pokok, rimbun, daun, dahan, ranting semua ada, akhirnya berbuah. Kita tanam pokok, rimbun. Ada daun, ada dahan, ada ranting, tapi tak berbuah-buah. Subhanallah. Tak mencapai tujuan. Contoh, kipas ini tujuannya untuk memberi dingin. Lampu ini untuk memberi cahaya. Kalau lampu dah tak bagi cahaya, kipas tak bagi sejuk, kita kena repair. Kita kena cakna, tengok. Kena baiki. Kalau tidak, kita ganti. Tapi, perkara yang lebih penting dan lebih tersirat sifatnya, iaitu puasa, sudah tak mencapai tujuannya. La'allakum tattaqun. Sebab itu kita kena jelas apa yang dimaksudkan dengan taqwa. Supaya tahu, dapat atau tidak puasa kita ni. Ataupun kita lapar dahaga dia, nak tahu. Taqwa itu daripada dua. Istilah berasal daripada waqa dan wiqayah. Waqa, wiqayah artinya berhati-hati dan berjaga-jaga. Bila kita keluar daripada madrasah Ramadan, kem latihan yang dibentuk oleh Allah melalui Rasulullah SAW dengan modulnya, 4 modulnya. Pertama puasa, siam. Yang kedua qiyam, bangun malam. Yang ketiga Quran. Yang keempat sedekah. Ini modulnya. Hujung Ramadan nanti kita jadi orang yang lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Tentang apa? Tentang hukum hakam Allah. Seperti mana satu ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidul Qura. Sahabat ini sudah mendapat gelaran penghulu orang yang membaca Al-Quran. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebab dia faham tu lebih. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bagaimana orang yang bertakwa itu? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, seperti mana orang yang berjalan di satu jalan yang penuh ini duri-duri. Kalau kita jalan satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri, kita berkaki ayam, macam mana agak-agaknya? Kita terjengkit-jengkit, kita fokus, jangan terpijak duri. Begitulah orang bertakwa dalam kehidupan ini. Graduan daripada Ramadan ini, keluar daripada bulan Ramadan, berhati-hati. 5 hukum saja. Yang wajib atau halal, yang kedua yang haram, yang ketiga yang sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus atau mubah. Betul? Dia nak buat apa saja. Contoh, dalam kehidupannya, apa saja dia nak buat, dia berhati-hati. Contoh, kalau dia nak beli kuih raya, contoh. Ataupun dia nak buat persiapan, tak salah. Kita tengok ingredient dia apa ni, ingredient dia. Ini ada apa? Adakah perkara-perkara yang haram contoh. Bila kita nak beli pakaian anak gadis kita atau isteri kita, bukan kita fikir, oh ni fashion yang trendy, yang terbaru. Cotton, kain dia yang selesa, harga dia. Bukan. Pertama, aurat tutup atau tidak. Betul. Pertimbangan itu aja. Subhanallah. Apa saja kita nak buat, pertimbangan dia 5 hukum tu. 5 hukum tu menjadi satu asas pemikiran ataupun mindset apabila kita nak bertindak. Ini halal atau haram. Kalau ini halal atau wajib, walaupun tak suka, kita buat. Ini haram, walaupun kita suka seronok, kita jangan buat. Betul ya? Inilah orang yang bertakwa dan inilah orang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Dipesan oleh mimbar kita. Faqad fazal muttaqun. Orang yang berjaya itu ialah orang bertakwa. Allahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang bertakwa di dunia. Dan juga orang yang bertakwa akan diberi makhraja, jalan keluar kepada masalahnya. Orang yang bertakwa juga akan diberi keberkatan dalam hidupnya. Ada 12 lebih kelebihan orang bertakwa, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dah ada semua itu. Jadi kita kena tengok. Contoh orang bertakwa ni, kadang-kadang sampai kita rasa macam tak logik. Tapi ada dalam sejarah. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar, dia terlalu dahaga, seorang sahabat bagi dia susu.
baca bismillah, terus minum. Ni sahabat ni bertanya, selalunya kamu bertanya daripada mana sumber susu ni, hari ni terlalu dahaga, terus minum, baca bismillah. Dan Sayyidina Abu Bakar bertanya, susu ni macam ni? Susu ni aku dulu sebelum Islam, profession aku menilik nasib. Jadi ada yang tertonggak tak bayar lagi. Jadi bila dah masuk Islam, orang yang ada hutang dengan aku kerana tilik nasib dulu, aku dibayar lah. Dengan itu aku beli susu. Dengan sebab itu, apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar, jolok tekaknya, muntahkan balik susu tu. Betul? Kalau kita lah bukan orang bertakwa, dah termakan. Tak apa, memang dalam fiqah begitu je. Kalau dah termakan tak berdosa, betul tak? Kan? Tapi tidak bagi orang yang bertakwa. Subhanallah, kalau kita fikir sekarang ni, ada tak pemimpin yang begini? Umar Ibn Aziz. Cerita ni selalu kita dengar. Ni pemimpin ni, sedang waktu malam, sedang bekerja di Baitul Mal, anak datang. Nak bagi tahu masalah. Ditanya dulu, ni masalah keluarga atau masalah negara? Ini masalah keluarga, ayah. Kalau masalah keluarga, kita tutup lampu ni. Kerana lampu ini nyalanya dibeli dengan minyak harta daripada negara. Kita tak boleh gunakan. Ini integriti pemimpin. Subhanallah. Sampai kita kata, apa sangatlah, berapa titis air? Tidak, orang bertakwa sangat cana, sangat serius. Duri-duri yang kecil, yang haram dan yang makruh kalau boleh nak buat. Sebab itu beza orang mukmin dengan orang fasik. Apa kata? Orang mukmin itu apabila dia melakukan dosa, dia terasa macam satu gunung yang nak mengempap dia. Tapi kalau orang fasik itu bila melakukan satu dosa, dia rasakan umpama lalat yang hinggap di hidung. Dia tepis gitu je, alah lalat, biasa saja. Jadi ini, atasan, macam mana pemimpin, dan begitulah anak buah. Satu ketika, Sayyidina Umar Al-Khattab, tadi cerita Umar Ibn Aziz, yang ini Umar Al-Khattab, dia menyamar, pergi ke tengah padang pasir, dia nampak seorang budak gembala kambing. Yang banyak kambing peliharaan. Jualkan seekor. Aku tidak boleh jual kerana ini, kambing ni kepunyaan tuanku. Kalau kau katakan seekor kambing sudah dimakan serigala, ini antara kita. Ini under table lah orang kata, sama-sama kita. Kau tim. Apa jawab budak tu? Dia tak hafaz Quran. Dia tak dapat hafaz hadis. Tapi hatinya hati Al-Quran. Dia kata, fa'inallah. Kalau gitu di mana Allah? Allah ada ni. Lihat kita dan sebagainya. Inilah produk orang yang bertakwa. Subhanallah, ketika ditanya sedikit ketika ditanya kepada Rasulullah, takwa itu macam mana? Rasulullah kata, at-taqwa hahuna. Rasulullah tunjuk hati. At-taqwa itu, ma waqara fi qalbi, apa yang ada di hati. Tetapi kita boleh ukur. Inilah kita nak ukur ni. Kalau kita tak dapat yang ini, artinya belum dapat takwa, kita cuba lagi. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan, walaupun belum sampai ke hujung. Dalam perjalanan. Melalui surah Al-Imran, ayat 134. Yang ini boleh dilihat. Yang tadi itu dalam, takwa dalam. Yang ini boleh dilihat. Yang ini kita nak praktikkan. Dan kalau ada sifat yang ini, kita dapat yang dikatakan malam malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Jangan tengok Lailatul Qadar ini pada tanda-tanda alam, tapi tengok pada orang yang mendapat, pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nak lihat diri kita. Pertama, orang bertakwa yang diceritakan dalam surah Al-Imran ini, yang masuk ke dalam syurga ni, pertama, wa anfiqu fis sarra'i wad dharra. Ni kita boleh ukur dah ni. Yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang, kita mudah. Ada 1 juta boleh bagi 1,000, tak ada masalah. Betul. Ini kita ada hujung bulan RM50 je. Dulu masa kita bujang kan, RM50 ataupun baru kahwin dulu, RM50 inilah. Inilah minyak motor, ini nak beli beras. Tiba-tiba kawan kita bagi tahu dia ada emergency di kampung, perlukan RM30. Daripada 50 ni kita sisihkan 30, kita pegang. Sedangkan kita nak RM50 tu. Yang itu yang dikatakan, apa dia? Wa anfiqu fis sarra, itu dalam mudah, wa dharra dalam mudah. Dalam keadaan yang susah. Boleh tak kita buat? Kalau dalam perjalanan kita menuju balik kampung saat lagi ni, subhanallah, dengan trafik begitu kesesakan lalu lintas, kita masuk ke lorong kecemasan.
Kalau tadi harta yang kita milik kita pun kita boleh bagi, yang ini bukan milik kita ni. Macam mana kita nak mendulukan orang? Kita makan nanti di masjid ke, di surau ke, jamuan, betul? Ya. Subhanallah, orang yang beratur tu panjang. Dan kita tengok nisbah makanan ni kalau kita ambil banyak, tak dapat orang belakang ni, betul? Macam mana kita boleh berkorban macam tu? Perkara kecil-kecil yang macam tu pun kalau kita tak dapat korbankan, mana mungkin kita dapat yang dia kata mengorbankan harta yang betul-betul kita inginkan, tetapi kita boleh sisihkan untuk bantu orang lain. Hablum minallah, taqwa mesti melahirkan akhlak dengan manusia. Yang kedua, wal kazimil ghaiz, orang yang dapat mengawal marahnya. Kadang-kadang anak-anak dan cucu-cucu kita bisik kepada isteri kita. Umi, mama, ayah macam tu ke? Atuk macam tu dah dulu, macam baran aja. Daripada dulu macam ni lah. Baran aja, silap-silap, kata-kata, silap-silap, tengking, silap-silap, bercakap macam-macam. Saya pernah jumpa, ya, Timbalan Mufti Allah Yarham, Arwah Hashim Yahya. Dia mengadu. Dia kata satu ketika dia dapat panggilan telefon daripada seorang isteri mengadu tentang suaminya. Suaminya kaki masjid. Memang awal datang masjid. Sentiasa solat. Tapi silap sikit, tampar. Silap sikit, terajang isteri. Jadi tak lahir. Yang dikatakan, ya, tak berjaya itu sebab tak boleh kawal marah. Kita mesti marah kalau Islam dicerca. Yahudi laknatullah menyerang Masjidil Aqsa kan. Kita mesti marah kalau Islam dicerca, Nabi Muhammad dihina, Islam diperlekehkan. Bangun kita marah. Sebab itu dia kata wal kazimil ghaiz, bukan tak ada marah tapi dapat mengawal marah. Dapat tuju ke arah marah. Tapi kalau personal attack, orang dia attack pribadi kita, baju kita, anak kita, kereta kita dan sebagainya, ini wal kazimil ghaiz, kekang marah. Ini sifat orang bertakwa. Ini sifat orang yang bertemu dengan malam Al-Qadar. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang boleh memaafkan kesalahan orang. Subhanallah, betapa banyak kadang-kadang bila nak balik raya, ya, Abang Long balik. Kalau Abang Long balik, Angah tak balik. Dia sampai hari berapa? Kalau dia dah balik, baru dia balik. Sebab apa? Bergaduh harta pusaka. Tak bertegur bertahun-tahun. Kadang-kadang pagi raya tu, ya subhanallah, berlaku perbalahan dan sebagainya. Selalulah. Ya, kita wal'afina anin nas. Dulu selalu kita dengar see you in court. See you in court ni maksudnya jumpa di mahkamah. Sekarang tak ada. Merangkak kamu jumpa di padang mahsyar nanti. Betul Jadi minta maaf. Jadi kenangkanlah. Tengok betul-betul siapa yang kita masih lagi marahkan. Sepupu kita ke. Kadang-kadang isteri kita ke. Suami kita ke. Ambil peluang dalam masa-masa terakhir bulan Ramadan, buktikan kita sudah menjadi orang yang bertakwa dengan apa? Memaafkan kesalahan. Walaupun berat. Memang berat. Kadang-kadang lebih berat memberi maaf daripada minta maaf. Betul tak Ya, itu. Tapi kita cuba. Yang akhir sekali, ya, sebelum saya tutup. Faiza fa'alu fashishatan au zalamu zakarullah fastaghfirul lakum. Orang yang apabila dia melakukan terbuat satu dosa, ya, cepat-cepat dia ingat Allah dan mohon pengampunan daripada Allah. Jadi orang yang bertakwa bukan tak berdosa, tapi dia berdosa. Tetapi setiap dia melakukan dosa, macam hati dia tu macam ada macam spring hidup tau. Tertekan saja, dia tahu dia buat dosa. Macam mana saya nak ambil? Macam pintu lah. Pintu yang automatik kan. Kita pergi je automatik dibuka. Bila kita pergi, automatik tutup. Macam itulah hati orang yang bertakwa apabila melakukan dosa. Sebab tu ulama' kata, Allah menggunakan kalimah faiza. Bukan thumma. Thumma selepas. Faiza dan tu juga. Betul. Orang putih kata spontaneously. Immediately. Jadi, yang kita buat dosa ni kadang-kadang di jalan raya, kadang-kadang kita terbuat dosa waktu kita di tempat kerja, kita bergaul, kita bergual dengan kawan-kawan kita, tercakap ataupun terbuat apa-apa yang dosa,
Masa tu ingat, seperti mana Abu Dzar Al-Ghifari, suatu dia bercakap-cakap dengan Bilal, terjadi persisian, pertengkaran antara Bilal dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga terluncur kata daripada Abu Dzar, hai anak si hitam. Wah, resis lah waktu tu ya. Hai anak si hitam, kan Bilal warna hitam. Ya. Dia terkeluar kata tu, waktu tu juga dia sedar, lantas dia letakkan pipinya ke tanah, dia minta Sayyidina Bilal pijak pipinya sebagai hukuman kerana dia terkeluar kata-kata yang ini yang kita nak. Subhanallah. Ya? Faiza, maksudnya secepatnya. Jadi mudah-mudahan setelah kita mendengar 4 ciri itu juga, kita tahulah kita sudah berjaya ataupun tidak. Kalau belum lagi, insya-Allah manfaatkanlah baki 5 hari ataupun 6 hari ini. Jangan lepaskan peluang. Kerana belum tentu lagi kita yakin 6 hari ini milik kita dalam genggaman. Mungkin besok, mungkin lusa kita dipanggil Allah. Dan jangan sekali-kali kita kata tahun 1445 nanti kita akan bertemu dengan Ramadan. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Jadi itu yang menambah pecutan kita. Walaupun kita letih, longlai dan sebagainya, kata Rasulullah, ikat kain dia, terus kita memburu, ya, supaya insya-Allah mudah-mudahan ya kitalah antara nama yang masuk dalam daftar ahli neraka, tetapi pada setiap malam Ramadan nama itu akan digugurkan. Anggap nama kita ada lah. Anggap nama kita ada. Dan belum lagi digugurkan. Kita anggap malam ini mudah-mudahan digugurkan. Ya, seperti mana Sayyidina Umar, saya tutup dengan kata-kata, kalau semua orang masuk ke dalam syurga, kata Sayyidina Umar, kecuali seorang masuk neraka, aku takut akulah orang itu. Jadi kita anggap saja nama kita memang dah ada sebagai daftar ahli neraka, dan insya-Allah dengan rasa khasyah, rasa takut itu, kita terus memburu supaya nama kita digugurkan, dan pada 1 Syawal memang layak kita berhari raya kita kerana kita kembali kepada fitrah, insya-Allah. Wabihi wallahu alam. Ya, apa yang baik itu kalau datang, ya, itu datang daripada Allah, terimalah. Pasti ada kekurangan dan kelemahan, itu daripada saya sendiri.